dipaksa makan dan minum najis sendiri oleh majikannya. Nasib Chia Pala memang teruk. Bagaimanapun, dia bernasib baik dapat terus hidup untuk menceritakan sendiri apa yang telah dilaluinya. Enam kes penderaan pembantu rumah paling kejam di Malaysia. Kisah penderaan pembantu rumah kerap berlaku di negara. Banyak pihak menyalahkan undang-undang yang longgar yang memang diakui untuk diadakan bagi memudahkan proses kemasukan pekerja asing ke negara kita. Namun persoalan yang lebih penting sebenarnya, mengapakah perkara ini berlaku? Adakah desakan hidup yang dihadapi majikan-majikan ini terlalu tinggi sehingga hilang sifat kemanusiaan? Gembira melihat individu lain tersiksa? Apabila dibaca kisah-kisah menyayat hati ini sehingga ada yang menyebabkan kematian, sukar untuk dibayangkan perasaan pembantu rumah menjalani hidup penuh seksa tanpa ada jalan keluar. Tahukah anda beberapa kes penderaan majikan terhadap pembantu rumah yang pernah berlaku di negara kita? Berikut adalah 5 kes berprofil tinggi melibatkan penderaan pembantu rumah yang pernah dilakukan oleh rakyat Malaysia yang hilang kewarasannya. Nombor 1, Nirbala Bonnet. Kisah tragis melibatkan penderaan ke atas pembantu rumah Indonesia bernama Nirmala Bonnet ini bermula pada tahun 2004 selepas dua orang majikannya, wanita suri rumah bernama Yim Pek Ha dan suaminya Hik Ik Ting, didapati bersalah mendera pembantu rumah mereka sehingga mengakibatkan banyak kecederaan pada tubuh beliau. Mengaku tidak bersalah mengakibatkan kecederaan pada Nirmala menggunakan pelbagai kaedah. Dalam perbicaraan, pasangan itu menyalahkan kelakuan Nirmala yang pelik, kerap tidur dalam keadaan berbogel di dalam bilik, pengotor serta pernah mencuri. Pek Ha dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun pada tahun 2008 atas kesalahan mendera Nirmala dan perbicaraan kes ini masih berjalan sehingga ini. Pek Ha dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun pada tahun 2008 atas kesalahan mendera Nirmala dan perbicaraan kes ini masih berjalan sehingga kini. Pek Ha cuba untuk menggugurkan hukuman yang dikenakan atas alasan berlaku penipuan, namun mahkamah menolak permohonan tersebut pada 30 Ogos 2017. Pek Ha masih meringkuk di penjara Kajang ketika ini. Kedua, Istiqomariah. Kisah menyayat hati ini berakhir dengan kehilangan nyawa selepas Istiqomariah, seorang pembantu rumah Indonesia berusia 26 tahun, meninggal dunia akibat kelaparan. Dua majikannya, Fong Kong Meng dan isterinya Teo Ching Yen, tidak membenarkan beliau makan. Dalam siasatan yang dilakukan, pasangan itu menghalang isteri menjamah sebarang bentuk makanan dari 14 Mei 2010 sehingga 5 Jun 2011. Ini menyebabkan berat isteri menurun kepada 26 kg sahaja semasa meninggal dunia, jika dibandingkan dengan berat asal beliau 46 kg semasa mula bekerja. Pasangan itu pada mulanya dijatuhkan hukuman gantung, namun hukuman mereka diringankan kepada penjara 20 tahun melalui keputusan mahkamah yang dibuat pada 4 April 2018. Ketiga, Mei Si Chan. Insiden melibatkan Mei Si Chan hampir serupa dengan kisah yang berlaku pada Istiqomariah. Mei yang berasal daripada Kemboja dijumpai mati di rumah kedai milik majikan beliau pada tahun 2012. Masa dijumpai, Mei yang berumur 24 tahun semasa meninggal dunia turut mempunyai berat badan 26 kg sahaja. Majikan beliau, pasangan Soh Chiu Tong dan isterinya Chin Choi Ling, pada mulanya dijatuhkan hukuman penjara 24 tahun sebelum ditukarkan kepada hukuman gantung pada 2015. Rayuan yang dibuat berjaya menukarkan hukuman mereka kepada penjara 10 tahun. Mei mula bekerja dengan pasangan itu di rumah mereka yang terletak di Bukit Mertajam semenjak 2011. Ditemui mati dalam keadaan badan ketiadaan air dan terdapat kesan lebam di bahagian badan mereka. Keempat, Chia Pala. Dipukul dengan batang besi serta dipaksa makan dan minum najis sendiri oleh majikannya. Nasib Chia Pala memang teruk. Bagaimanapun, dia bernasib baik dapat terus hidup untuk menceritakan sendiri apa yang telah dilaluinya. Dua majikannya, Tan Mong Huai dan isterinya Eng Lai San, memang tersilap langkah selepas membawa Chia kembali ke agensi pengambilan pekerjaan untuk dihantar pulang. Ditemui dalam keadaan menyedihkan selepas diperiksa pegawai bertugas agensi, Chia didapati tidak mampu
mampu berkomunikasi selepas rahangnya lari kerana ditampar majikannya. Penemuan itu menyebabkan satu laporan polis dibuat dan pihak polis terus menggeledah kediaman majikan Chia. Dalam perbicaraan, Tan dan Eng didapati menggunakan botol kaca, batang besi, pisau, setereka, kerusi dan baldi untuk mendera Chia di rumah mereka yang terletak di setapak. Atas tindakan tidak berperi kemanusiaan ini, Tan dikenakan penjara 1 hari dan denda 10,000, sementara isterinya dipenjarakan 1 tahun dengan denda 6,000. Pampasan sebanyak 4,000 telah dibayar kepada Chia atas penderitaannya. Kelima, Siti Haja Sadli. Hao Yuan Tiang, seorang ibu tunggal yang bekerja sebagai ejen hartanah, dijatuhkan hukuman 8 tahun penjara selepas didapati bersalah mendera pembantu rumah, seorang wanita Indonesia bernama Siti Haja Sadli yang berusia 34 tahun. Semua kejadian itu berlaku di Mont Kiara, Kuala Lumpur. Dengan menggunakan peralatan tukul, pisau, parang, gunting dan kerusi, Siti menceritakan beliau banyak kali didera dalam tempoh Februari hingga Jun 2009. Hidungnya retak dan ada kesan ketukan dengan tukul, serta lehernya ada kesan torehan menggunakan pisau. Selain itu, Siti Haja juga dicurah dengan air panas. Nekat melarikan diri. Pada satu malam, Siti menyorok di dalam longkang berdekatan menunggu pagi sebelum seorang pemandu teksi membantu menghantar beliau ke kedutaan. Dalam perbicaraan, Hao menyalahkan Siti kerana cuba mencabut anak beliau, namun tuduhan itu tidak dapat dibuktikan berlaku. Hao dijatuhkan hukuman penjara 8 tahun atas semua pertuduhan. Semua pihak mahkamah meningkatkan tempoh hukuman kepada 12 tahun selepas rayuan Hao ditolak. Keenam, Suyanti Sutrisno. Kes yang berlaku pada tahun 2016 ini melibatkan seorang pekerja pembantu rumah Indonesia bernama Suyanti Sutrisno yang didera oleh majikannya, seorang wanita bergelar Datin, iaitu Datin Rosita Muhammad Ali, menggunakan peralatan seperti pisau, muar penyangkut baju dan payung. Suyanti didapati mempunyai banyak kesan cedera di badannya akibat dilakukan oleh Rosita. Kes ini mendapat liputan meluas selepas mahkamah tidak menjatuhkan hukuman ke atas tindakan yang dera yang dilakukan oleh Rosita, sehingga mengakibatkan petisyen dilakukan oleh orang ramai. Pada 29 Mac 2018, mahkamah mengambil keputusan menjatuhkan hukuman penjara 8 tahun kepada Datin Rosita atas kesalahan yang telah dilakukan akibat insiden dera yang berlaku di Mutiara Damansara pada 21 Jun 2016.